Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sementara kita menantikan sahabat-sahabat kita yang lain untuk masuk bersama-sama dengan kita dalam majlis pada pagi ini, marilah sama-sama kita merafakkan syukur pada Allah Ta'ala dan juga memberikan selawat dan salam kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, insan yang kita raikan, yang kita nak baca syama'il baginda pada pagi ini, untuk kita polish cinta kita, rindu kita pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah, dengan kita berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat kita bersama-sama pada pagi ini menyambung siri Syama'il kita. Yang baru masuk, ahlan wa sahlan diucapkan. Yang mengucapkan salam pada saya jawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nurizita, Puan Nurul, dan juga Puan Siti Hajar, dan juga sahabat-sahabat kita menonton yang lain. InsyaAllah dikurniakan oleh Allah Ta'ala akan kebaikan untuk kita permulaan hari sehinggalah ke akhirnya, insya-Allah. Pagi ini kita sambung hadis yang ke-59, bab yang ke-8, bab yang mencerita tentang babu majaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang cerita tentang pakaian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa anhu bihi qala haddatsana Abu Ammar al-Husain bin Huraith قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة ابن عبد الله ابن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الختم. Daripada Muawiyah bin Qurrah, daripada ayahnya berkata, aku datang menghadap junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sekumpulan. Sekumpulan ini adalah antara 3 hingga 10 orang lah, mana taklah ramai sangat, tak sikit sangat. Kalau seorang atau 2 orang itu kita tak panggil kumpulan lagi. Ketiga ke atas baru kita panggil satu kumpulan. Rahtin ataupun nafarin. Untuk berbai'ah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberikan janji setia, taat setia kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ketika itu baju gamisnya terbuka, ya, ataupun perawi ragu, kancing baju gamisnya terbuka. Zir ni butang ataupun kancing, ya. Jadi waktu itu kita tahu dalam hadis yang lepas, dalam siri yang lepas, pakaian favorite ataupun yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-gamis, al-qamis ataupun gamis yang kita panggil sekarang. Jadi gamis ini dia ada poket. Bukan poket lah, dia ada belahan di bahagian leher, namanya jaib. Kalau dalam bahasa Arab namanya jaib. Kalau yang ada belahan di leher itu namanya jaib. Macam ni ada butang. Dan waktu sahabat ini datang ataupun beberapa kelompok daripada Bani Muzainah ini datang, mereka nak baiat dengan Rasulullah, waktu tu pakaian Nabi tu terbuka macam itu, ya. Jadi di bahagian jaib, ini jaib dia panggil, ini jaib. Jadi kemudian perawi kata baju gamisnya sendiri terbuka, ya. Bajunya terbuka, jubah luarnya terbuka. Macam kita tengok para alim ulama kita, masyayikh kita pakai ada jubah luar kan, dia sarung saja, tapi tidak ada berkancing. Tapi ada jubah dalam yang ada kancing, yang ada butang kan. Jadi bila terbuka, sama ada bajunya terbuka ataupun kancing bajunya, butang bajunya terbuka. Jadi perawi ragu. Jadi mereka amanah dalam meriwayatkan hadis. Kalau dia lupa, dia akan sebutkan dua-dua. Dia tak, lebih kurang ambil satu je lah kot. Tak. Kalau perawi dia lupa, sama ada qamisihi mutlaqun ataupun zirru qamisihi mutlaqun. Sama ada bajunya terbuka ataupun butang bajunya terbuka. Jadi dia ragu, syak, maka diriwayatkan dua-dua keadaan. Dan orang yang ambil hadis pun dia akan bawa juga kedua-dua riwayat yang perawi asal itu syak ketika mana dia meriwayatkan hadis. Macam satu hadis sahih menyebutkan, ya, keadaan ahwal orang dalam kubur. Ketika itu ditanya tentang Nabi Muhammad, didatangkan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan dia, ya, apa yang kamu nak kata tentang lelaki ini? Ya, dalam hadis itu Nabi sebut ammal muqinu, apa namanya, dia ada dua kalimah, sebab perawi syak dekat situ. Amal muqinu au mu'minu. Adapun orang beriman ataupun orang yang yakin. Orang beriman atau orang yang yakin. Dia tak jelas yang mana satu yang dia dengar daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muqinu ke mu'minu? Bunyinya dekat-dekat. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat ni dimasukkan dua-dua sekali. Muqinu awil mu'minu. Supaya apa? Supaya itu amanah kepada ilmu. Baik. Yang baru masuk, ahlan wa sahlan. Yang mengucapkan salam pada saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Mizi, Puan Normadia, kemudian Puan Siti Hawa, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita berada pada hadis yang ke-59. Maka Bapa Muawiyah berkata, aku memasukkan tanganku melalui kollar baju gamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyentuh khatam tanda kenabian. Sama macam kita tengok bab 2 dulu, Sayyidina Salman. Saya dah tutup hutang. Sebenarnya tadi nak bagi contoh. Ya. Dimasukkan tangan ni terbuka. Bila terbuka, datang, jadi masukkan tangan daripada jaib ini sampai dapat menyentuh di belakang badan baginda sallallahu alaihi wasallam, akan tanda kenabian, bukti bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah betul nabi, dengan pembuktian bahawa baginda mempunyai tanda kenabian di belakang badan yang telah kita bincangkan dalam satu bab sebelum ini, bab yang kedua. Baik, hadis yang berikutnya. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abdu Ibnu Humaid qala hadatsana Muhammad ibnu Fadl qala hadatsana Hammad ibn Salamah an Habib ibn Syahid anil Hasan an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaki'u ala Usamah bin Zaid alaihi thawbun qitri qad tawashshaha bihi fa shalla bihim wa qala Abd ibn Humaid qala Muhammad ibn Fadl sa'alani Yahya ibn Ma'in an hadha al-hadith awwala ma jalasa ilayya fa qultu haddathana Hammad ibn Salamah fa qala law kana min kitabika fa qumtu la ukhrija kitabi fa qabada ala thawbi thumma qala amlihi alayya fa inni akhafu alla alqab
qala fa amlaytuhu alaihi thumma akhrajtu kitabi fa qara'tu alaihi. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, baginda Nabi SAW keluar daripada rumahnya untuk solat dengan berpaut kepada Sayyidina Usamah bin Zaid. Ini pun nanti akan ada bab khas, bab ittikak Rasulullah, bab sandaran ataupun pautan baginda Rasul. Ya, terutama waktu Nabi di hujung-hujung umur baginda, ya, baginda sakit, sering sakit. Ya, jadi sering saja baginda pengsan di rumah, dan apabila baginda agak segar sedikit, ya, baginda akan minta beberapa orang sahabat untuk tolong papah. Istilah dia papah lah, ya, berpaut pada Usamah bin Zaid. Siapa dia Usamah bin Zaid? Cucu angkat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak Sayyidina Zaid bin Thabit. Ya, Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Jadi cucu angkat Nabi panggil, tolong untuk minta bahu, tumpang bahu papah nak pergi ke masjid untuk solat berjemaah. Dan ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian qitri. Yakni qitri ini sejenis, qitri nisbah kepada Qatar. Nisbah kepada Qatar, Bahrain. Jadi dia kain yang diperbuat daripada cotton yang agak kasar, dan dia berasal kain itu daripada Bahrain. Jadi Nabi pernah pakai macam-macam jenis pakaian, macam-macam daripada macam-macam negara jenis kain. Kerana apa? Kerana biasa, ya, untuk pedagang-pedagang ini mereka import, ya, barang-barang daripada luar dan mereka niagakan. Ya, pedagang Arab memang adalah biasa dengan berdagang, termasuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi nabi juga baginda adalah seorang pedagang yang berjaya. Ya, maka Nabi pakai sama ada kain itu dihadiahkan oleh orang, itu perkara biasa. Jadi dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kain qitri ni tadi, kain daripada Qatar ni tadi, diselempangkan di atas bahu baginda sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda solat bersama mereka. Jadi dalam tak ada baju, Nabi selendangkan saja. Sebenarnya keadaan begitu yang sesuai untuk orang sakit. Kan orang sakit kadang-kadang susah kan, kadang-kadang tangan sakit, nak sarung baju, nak masuk lengan apa semua. Jadi ambil kain diselimutkan saja, selempang saja pada badan dan pergi solat dalam keadaan tersebut. Jadi itu lebih memudahkan bagi orang sakit. Dan kita dapat tahu sebenarnya dua jenis pakaian yang Nabi pakai. Satu gamis tadi yang ada butang, yang ada lengan, yang disarung, dan satu lagi adalah bentuknya yang akan didetailkan lagi selepas juga daripada ni, ada kain bawah izar, ada kain selempang atas, dia panggil ridak ataupun kisak, dan juga beberapa yang lain lah. Kalau dipakai kain tu di atas kepala diikat jadi imamah, jadi serban. Kalau digantung saja atas kepala dibuat jadi selendang, jadi gutrah. Jadi kainnya mungkin kain yang sama, tapi tengok purpose dia lah, buh atas bahu jadi ridak. Okey. Baik. Kemudian baginda SAW solat bersama-sama dengan mereka. Berkata Abdu ibn Humaid, ini cerita pasal perawi sikit. Berkata Muhammad bin Al-Fadal, aku ditanya oleh Yahya bin Ma'in tentang hadis ini pada kali pertama dia duduk belajar denganku. Datang-datang, dia pun belajar. Yahya ibn Ma'in tanya Muhammad bin Fadal tentang hadis ini. Maka aku pun berkata, aku pun riwayatkan hadis ini. Haddatsana Hammad bin Salamah. Dia nak bacalah atas ni, telah aku riwayat daripada Hammad bin Salamah. Lalu dia, yakni Yahya ibn Ma'in, memotong cakapku. Kalau boleh riwayatkan hadis ini daripada kitab kamu. Tunggu sekejap. Kalau boleh ambil kitab hadis kamu, yang catatan hadis kamu riwayatkan daripada kitab, supaya riwayat yang aku terima tu tidak silap, lebih dhabit lah. Lebih dhabit. Jadi memang sebenarnya ulama-ulama dulu mereka buat rihlah hadithiyah. Rihlah hadis beribu kilometer kadang-kadang mereka pergi, para perawi hadis, para alim ulama muhaddisin ini, mereka ribuan kilometer kadang-kadang hanya untuk mendapatkan satu hadis yang dia dengar. Daripada Baghdad, dia pergi ke Syam. Daripada Syam, dia pergi ke Iraq. Daripada Iraq, dia pergi ke Yaman. Kadang-kadang kenapa? Dia dengar ada seorang ulama di sana ataupun sahabat Nabi yang ada di sana yang pernah dengar hadis Nabi. Jadi aku selama ni dengar daripada, katalah contoh tuan-tuan dengar cerita daripada saya. Saya pula dengar cerita daripada Ustaz Usni. Cerita asal tu daripada Ustaz Usni, kata-kata Ustaz Usni. Jadi
tuan-tuan dengar cerita tu asalnya daripada saya. Tapi ada peluang. Tiba-tiba katanya Ustaz Husni datang hari ni. Jadi tuan-tuan yang sebelum ini pernah dengar cerita tu daripada saya. Jadi sebab tahu yang Ustaz Husni tadi, tuan asal punya cerita tu, ataupun yang lebih dekat dengan tuan asal tu punya cerita, ada di situ, maka tuan-tuan pergi cari. Itulah yang disebut talabul ulwi fil isnad. Ya, menuntut ketinggian dalam sanad. Kalau tidak sanad tuan-tuan dengar daripada Ustaz Fahmi dengar daripada Ustaz Husni. Tapi yang ini terus tuan-tuan dengar daripada sendiri daripada Ustaz Husni. Kalau rantaian yang lebih panjang, dia akan jadi lagi panjang lah. Contoh ada 10 nama dalam tu. Ya, nama kita last sekali. Lepas tu A, B, C, D, E. Asal kata-kata tu adalah daripada E. Tiba-tiba tuan-tuan dapat tahu C datang berdekatan dengan tempat tuan-tuan. Maka akan pergi cari C tadi. Jadi kita boleh potong terus. Daripada A terus C, D, E. Jadi lebih rapat antara kita dengan asal daripada sanad tersebut. Lebih pendek lah. Itu dia panggil talabul ulwi fil hadith. Ataupun fil isnad. Itu adalah bahagian daripada agama. Menuntut ataupun mencari sanad yang lebih tinggi, yang lebih dekat. Kan? Imam Malik ada sanad yang antara 3 saja, dia panggil silsilah zahabiyah. Kan? Apa nama Imam Bukhari? Ya, ada 3 silsilah zahabiyah tu, 3 orang saja nak sampai pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dekat sungguhlah hadis tu dengan Nabi. Jadi Yahya Ibn Ma'in, balik pada hadis kita. Yahya Ibn Ma'in dia potong cakap, kalau boleh daripada kitab lah aku nak dhabit. Kalau boleh biar tepat hadisnya itu, sebab jauh-jauh datang ni. Jauh-jauh datang, apa namanya? Kalau boleh ambil lah daripada, bacakan, riwayatkan daripada kitab kamu. Aku pun bangun, tak apalah. Dia pun suruh cari kitab. Aku pun bangun untuk mengeluarkan kitabku. Bangun nak pergi ambil kitab. Lalu dia, yakni Yahya, menggenggam bajuku. Sekejap. Tarik pula balik baju. Dan berkata, bacakan hadis ini secara hafalan kepadaku untuk aku catat. Aku khawatir tidak dapat bertemu kamu lagi selepas ini. Kejap. Cancel lah. Tadi suruh ambil kitab. Nanti dulu. Sebelum ambil kitab, bacalah dulu dengan hafalan kamu. Aku catat dulu. Ikut riwayat yang kamu hafal. Dengan hafalan kamu, sampaikan hadis itu pada aku. Bukan secara kitab dulu. Lepas ni pergi ambil kitab. Baca sekali lagi. Tapi sekarang ni tolong baca dulu hadis yang kamu ada itu secara hafalan. Kenapa? Aku takut on the way kamu nak pergi ambil kitab tu, kamu meninggal. Aku datang 1000 kilometer dah ni. Kan? Maksudnya on the way nak pergi ambil kitab, meninggal. Langsung tak dapat sempat riwayatkan apa-apa. Jadi sekurang-kurangnya kalau kamu dah riwayat dulu dengan secara hafalan, jadi aku boleh dapat lah. Jadi aku pun membacakan kepadanya secara hafalan. Kemudian barulah aku keluarkan kitabku dan membacakan semula kepadanya daripada kitab. Jadi ini tengok betapa pentingnya ilmu hadis ni. Kita hari ni dapat dah siap ada tulis dah, tinggal nak belajar, nak mengaji, nak fahamkan sahaja. Mudah-mudahan Allah beri taufik kita untuk kita mencintai hadis Nabi dan mencintai sahibul hadis, iaitulah baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkat kitab Syama'il Muhammadiyah yang kita baca ni, insya-Allah. Di sini dulu naqif huna, insya-Allah. Kita bertemu lagi esok. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Terima kasih kepada semua yang menonton. Semoga sama-sama kita dapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.